Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi live bicara santai kami pada malam ini. Jadi satu topik yang kita pilih untuk malam ni dalam bicara santai kita adalah musibah bertukar anugerah. Sebelum itu, saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Asri bin Thomas, berasal daripada Tawau, Sabah. Saya adalah ejen di Mukmin Group Kelang. Bersama saya hari ini adalah Tuan Hanafiah Husin, salah seorang pengurus unit di MG Kelang. Di samping beliau, kita akan ada dua lagi ahli panelis. Jadi, untuk membicarakan berkenaan dengan musibah, bagaimana dia boleh bertukar menjadi satu anugerah, kita bawakan khas tiga orang, seorang pengurus unit, seorang ejen yang sudah menjadi ejen lebih daripada 5 tahun, dan seorang lagi ejen yang baru sahaja menjadi ejen selama 5 bulan. Alright? Baik. Encik Hanafi, Abang Napi. Kita memang lagi biasa kalau dekat office kita panggil dia Abang Napi. Abang Napi, perkenalkan diri dulu bang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua lah. First of all saya rasa macam Datuk Fazlah Kamsah pula. Dia ada macam bicara santai, macam apa, forum ni kan, program TV pula saya rasa kan. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia, keluarga sunnah kan. Okey. So alhamdulillah first of all saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Muhammad Hanafiah bin Husin. Berusia awal 40-an lah. Berapa bulan ke dah lewat 43 lebih kurang macam tu lah. Saya berasal daripada Felda Jengka 1, Pahang. Okey, anak Felda. Okey, datang Selangor merantau mencari rezeki. Okey, selama hampir 15 ke 20 tahun lebih kurang macam tu lah. Okey, then join Prudential pada tahun 2010-2011 macam tu. Okey, so dalam industri insurans lebih kurang dalam 10 tahun lah. Saya dah 10 tahun dalam industri insurans bersama Prudential dan Mukmin Group lah. Okey. Jadi selalunya kita orang buat sesi perkongsian peluang menambah pendapatan ataupun peluang kerjaya di pejabat. Dan sebelum pandemik COVID-19, kami sudah mula buat di outdoor, di luar daripada pejabat. Kita buat dekat Starbucks, kita buat dekat coffee house. Kita invite orang-orang yang ingin mendengar potensi untuk menjana pendapatan dalam industri takaful. Okey, but disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan sekarang kita memindah ataupun memilih pendekatan yang sebegini. Okey, mengapa kita pilih tajuk musibah bertukar anugerah? Alright. Izinkan saya share sedikit. Kalau kita perasan semenjak bermulanya MCO ataupun Perintah Kawalan Pergerakan fasa 1 dulu, mula-mula PKP, apa yang kita biasa dengar adalah ada di kalangan sahabat handai, saudara mara kita yang diminta untuk mengambil cuti. Satu, biasa dengar diminta untuk mengambil cuti. Lebih teruk daripada itu, kita ada dengar ni Abang Napi, kita dengar orang yang gaji dibayar separuh. Ya betul. Gaji dibayar separuh. Dan selepas itu kita dengar lagi ada yang diminta untuk cuti tanpa gaji. Betul. Sebab dia punya company dia nak sustain business pada musim MCO, business semua tutup, yang bukan essential stop. Jadi diminta cuti tanpa gaji. Bila dah masuk ke fasa PKPP sekarang ni, dah biasa pula kita dengar rakan-rakan ataupun kita lihat di media sosial, dah ada syarikat yang tutup ataupun melepaskan atau memberhentikan bekerja. Betul. Okey. Jadi terpulang kepada kita sebenarnya. Jika ada di antara sahabat handai, ada di antara saudara mara tuan-tuan sekalian yang mengalami nasib serupa, kita boleh melihat benda sebegini, sama ada ini adalah satu musibah ataupun dia ada sinar di sebaliknya. Maksudnya betul. Allah uji sebab Allah nak bagi sesuatu yang lebih baik. Betul. Dan mungkin ada peluang untuk dia menukarkan musibah tersebut menjadi anugerah untuk dia memulakan sesuatu yang baru. Betul. Macam mana Abang Nabi? Okey. Pertama kali yang panjang punya soalan dia tu, saya pun tak tahu mana satu soalan dia tu kan, tapi secara jawapan ringkasnya lah, saya
memulakan bicara saya dengan kalimah syukur alhamdulillah kepada pertama kali kepada wife saya lah, Puan Suhaini Ahmad. Dia tengok dah ni sebab dia memperkenalkan saya dalam industri insurans ni. Dia yang tarik saya, dia yang meracun saya, jom kita buat sama-sama. Kena racun dengan bini. Kena racun dengan bini. Yes, kena racun dengan bini, guys. Okay. Dia bukan racun beli PS5 ni racun nak buat bisnes. Okey. Dia racun saya dan ucapkan terima kasih kepada dia, dan especially tak lupa pada kita punya mentor lah, Tuan Haji Aziz Riyadi, kita punya senior agency manager di dalam Mukmin Group, yang banyak bagi ilmu pada kita semua lah. Jadi hari ni kita nak cerita macam mana musibah bertukar menjadi anugerah. Musibah bertukar anugerah. Because kalau Abang Nafi cakap tadi, yang tarik, yang racun ajak buat insurans, buat takaful ni Puan Suhaini, Kak Suhaini. Betul. Masa sebelum tu buat berniaga apa Abang Nafi? Okey. Masa tu saya terkenang pada tahun 2005, lebih kurang saya bermula dalam bisnes kecil-kecilan lah. Bisnes kecil-kecilan. Saya usahakan kedai perabot jati. Kedai perabot jati. Kedai perabot jati. Tu first business saya lah saya buat pada tahun 2005. Saya ingat lagi masa tu. Saya cakap kepada saya nak buat bisnes, nak jadi businessman. Buka kedai perabot. Jadi businessman berniaga mesti ada kedai. Mesti ada kedai. Dulu mesti ada kedai. Memangkah lah kena ada kedai. Okey. Saya buka satu kedai perabot jati dekat Shah Alam, alhamdulillah. Tapi bisnes tu conventional business kan, dia bermusim. Selepas 3 tahun lebih macam tu terpaksa tutup. Modal pun lebih kurang dalam 30,000 40,000 macam tu. Musim jati memang jati lah. Musim jati lah. Musim tak menjadi, dia tak menjadi lah. Okay. Tu satu pengalaman saya. Saya buat trading baju, saya buat ternak ikan patin, saya pernah buka car wash. Jati, trading baju, ternak patin, buka car wash. Macam-macam, banyak lagi sebenarnya lah. Sebab nak jadi businessman kononnya kan? Nak jadi businessman. Tapi itulah, bila pada tahun 2010 tu saya join dalam industri insurans ni, saya nampak ya Allah, peluang dia sangat-sangat luas kan? Saya recap balik dengan situasi yang Cik Asri cakap tadi tu, zaman PKP ni, macam mana ada orang yang terpaksa diberhentikan kerja, ada terpaksa yang dipotong gaji separuh, cuti tanpa gaji. Okey, ada saya dengar pula hari tu yang ada seorang hamba Allah ni terpaksa jalan kaki balik ke kampung disebabkan syarikat dia yang dia kerja tu dah tutup akibat PKP. Ya Allah, saya rasa bersedih. Ya Allah, kadang-kadang saya fikir bersyukurnya kita dalam industri yang orang kata berdepan dengan masyarakat ni, especially business insurance lah. Saya rasa bersyukur sangat. Kalau saya relate balik, kalau saya masih meneruskan lagi perniagaan saya yang sebelum tu, saya rasa apa nak jadi dengan saya sekarang ni? Macam mana saya nak survive? Macam mana saya nak bayar kedai? Macam mana saya nak bayar pekerja saya? Kan? Nak bayar overhead betul. Dengan kedai tak boleh buka kan? Jadi saya rasa bersyukur dalam bisnes insurans ni. Walaupun kita ingat benda tu satu musibah, permulaan PKP tu kita ingat bisnes insurans, Allah mak, habislah kita nak buat bisnes macam mana ni, semua kena lockdown, duduk kat rumah ni. Tapi Allah tu maha pemberi rezeki kan. Walaupun masa PKP kan, tapi pihak Prudential, Bank negara kan, industri terlibat dalam industri insurans ni, dia peka macam mana dia bagi kita solution untuk menjalankan bisnes secara online. Betul. Di mana walaupun masa PKP, klien-klien masih boleh submit kita punya application, permohonan. Lagi satu, bila PKP ni, awareness berkenaan protection ni, takaful ni makin meningkat naik. Kalau orang yang tak ada dalam industri, dia ingat habislah, tak ada siapa lagi nak ambil insurans ni. Sebenarnya orang yang di dalam industri tersebut yang tahu bagaimana industri insurans ni berjalan. Betul. Makin ramai yang apply plan sepanjang PKP. Sebab Prudential pun sendiri dia ada bagi inisiatif, insentif di mana jika klien-klien Prudential ni terkena COVID-19, kita akan bagi pampasan khas
sebanyak 5,000. Itu kalau kita fikirkan secara musibahnya, musibah lah jadinya. Tapi bila kita fikirkan benda itu sebagai satu anugerah untuk kita, jadinya fikir secara positif, itulah anugerah kita lah. Macam seperti yang Abang Napi explain tadi, berkenaan dengan pengalaman sudah jadi ejen, ini dah masuk tahun ke-10. Kebanyakan daripada ejen-ejen di Prudential ataupun ejen di industri takaful secara umumnya, kita sedia maklum cycle untuk recession ni dia memang setiap 10 tahun normally dia akan ada some recession dan juga reset kepada ekonomi lah. Tapi tak pernah ada orang alami yang mana kegawatan ekonomi itu dan melibatkan penduduk satu negara duduk kat rumah. Tak boleh keluar. Betul. Jadi kalau kita recap balik, masa kita mula-mula PKP tu, kita semua macam mana ni? Macam mana kita nak teruskan ni? Macam mana kita nak berniaga ni? Kemudian bila bank negara dia ease bahagian compliance, dia dah jumpa cara macam mana perniagaan ataupun urus niaga berkaitan dengan insurans ni boleh diteruskan macam Abang Napi cakap tadi, dan ejen boleh memberikan penerangan daripada rumah. Satu. Kemudian Prudential ataupun bank negara izinkan pula untuk orang menjadi ejen baru semasa musim PKP tanpa berjumpa. Dia menyebabkan kita terus rasa macam Allahu Akbar, inilah bisnes kita. Bayangkan kalau masa tu Abang Napi masih jual jati. Masa saya tak boleh bayangkan, saya rasa kena jadi rider bawa jati Abang Napi. Betul. Kena pergi ke rumah. Betul. Kena pikul kayu jati itu hantar kat rumah. Hantar ikan patin ternak ikan patin saya tak tahulah. Macam mana keadaan masa tu. Jadinya macam Saudara Eti cakap tadi kan, bisnes kita ni sangat mudah. Bisnes insurans sangat mudah. Saya tak jumpa lagi satu bisnes yang sangat-sangat orang kata apa, sangat mudah untuk semua golongan mencuba. Sebab saya bukannya daripada background IT ke background orang kata management punya background. Saya memang orang kata street entrepreneur. Street smart. Saya daripada street smart entrepreneur. Saya memang tunggu dia cakap macam saya buat. Macam saya buat. Jadinya tak mustahil untuk orang kat luar sana buat bisnes takaful ni. Satu, macam saya cakap tadi, saya bermulakan bisnes takaful, bisnes perabot, modal hampir 40,000. 40,000 perabot jati. Saya bermulakan bisnes ikan patin dengan sahabat saya, modal lebih kurang dalam 15,000. 15,000. Saya buat trading baju, hantar kepada satu butik terkenal kat KL tu, modal belas ribu juga. Ambil supplier daripada Indonesia, trading. Lepas tu buka car wash. Saya fikir-fikir banyak betul modal aku keluar sebelum ni. Kalau all in all masukkan daripada daripada jati, patin, baju, car wash, patin terbalik, banjir apa semua tenggelam, ada dalam 200 ke 300 ribu. 300 tak sampai, tapi hampir 200 ribu lah. 200 ribu. Hampir 200 ribu lah. Mencari bisnes yang paling sesuai, yang paling praktikal dengan jiwa. Betul. Hampir 300 ribu. Okey. Saya ingat dia tak nak cerita pasal benda tu tadi. Tapi kena cerita lah. Itu pengalaman bahagia saya tu. Bila dia bercerita pasal benda tu, bolehlah kita reveal. Satu sebab kenapa kita pilih Abang Napi untuk jadi kita punya speaker pada malam ni. Di antara ramai pengurus unit di Mukmin Group ataupun di Mukmin Group Kelang, kita memang specifically pilih Abang Napi. Sebab bila kita nak ajak orang, jomlah kita what if you try, apa salahnya you cuba. Normally jawapan yang kita akan dengar adalah aku belajar, aku buat engineering, aku belajar, aku buat doktor, aku belajar, aku cikgu ekonomi, accountancy, audit, macam-macam lah. And then aku tak pasti aku boleh buat atau aku boleh excel, aku boleh berjaya ataupun aku boleh survive dalam bidang servicing and sales. Jadi bila kita bawa Abang Napi ni, sebenarnya Abang Napi, kita nak bagi satu contoh bahawa orang yang start tanpa sebarang kelulusan degree ataupun diploma yang ataupun PhD, tetapi bermula 10 tahun lepas, sedikit demi sedikit, kini menjadi salah seorang daripada pengurus unit yang berjaya di Mukmin Group Kelang. Alhamdulillah. So itu yang kita, that's the point Abang Napi kita bagi tahu. So betul lah tu, kita fasa kita nak buat bisnes tu,
macam-macam bisnes dekat luar sana. Betul tak? Saya tak nafikan bukannya bisnes takaful ni antara yang terbagus. Masih banyak lagi bisnes kat luar tu pun bagus juga. Tapi dalam saya tercari-cari bisnes apa yang aku nak buat ni, bisnes apa yang aku nak buat ni, macam-macam dah ni kan. Tapi terjumpa bisnes takaful ni kan, sampai kan terfikir kenapa tak jumpa bisnes lagi awal? Kenapa selepas SPM aku tak jumpa bisnes ni? Contoh dia macam tu lah. Punyalah kata bestnya bisnes ni. Kenapa tak semasa tunggu result SPM dah jumpa? Sebab saya dah melalui fasa penjagaan. Saya rasa yang dah terlampau banyak sampai family saya pun dah pening kepala. Wah, saya tambah lagi lah, abang ni lepas satu bisnes, lepas satu bisnes. Tu belum campur bisnes ubat kuat lagi. Bisnes ubat kuat? Belum campur lagi kan. Sampai dia pening kepala. Tapi saya rasa nak jadi seorang bisnes yang berjaya, kau kena kuat, kena sanggup terima cabaran. Kalau jatuh sekali, kau kena bangun balik kan. Alhamdulillah kan, berkat doa semua kan. Lepas satu bisnes tak jadi, saya terus build up dengan satu bisnes dan maksudnya saya tak menganggur dalam tempoh yang lama. Sebab saya tahu kalau aku ni tak cari peluang cari peluang, macam mana aku nak sara family aku, mak dekat kampung. Jadinya mindset bisnes tu diterapkan sejak dulu lagi daripada arwah ayah saya kan. Dia ni salah satu faktor jugalah, macam mana saya bagi tip seorang bisnes tu berjaya. Satu, of course kita kena ialah agama kita, spiritual kita kena strong. Okey, lagi satu kena minta kita punya restulah, berkat ibu bapa kita, ibu dan ayah kita. Sebab saya teringat kenapa saya start buat bisnes ni, satu je. Macam saya share tadi, saya daripada Pahang datang merantau dekat Selangor ni. Setiap kali balik kampung, ayah saya akan cakap, kita ni anak rantau, jangan ingat keluar tu nak bekerja je, makan gaji je, cari satu bisnes. Setiap kali balik kampung, itu ayat yang dia cakap sampailah dia meninggal. Dia remind pasal sunnah meniaga. Dia memang praktikkan anak-anak supaya berniaga. Jadi saya terfikir daripada itu, selepas kahwin pada tahun 2003 tu, start 2005 saya terus berniaga. Tapi silapnya, ada silapnya. Saya berniaga je tanpa ilmu. Berniaga buat apa nak buat, buat apa nak buat tanpa persediaan ilmu. Okey. Dan itulah yang terjadi bila kita buat perniagaan tanpa ilmu, tanpa mentor. Itu yang terjadi pada saya dulu. Macam mana kalau compare dengan industri takaful pula? Kalau industri takaful ni, especially dengan dalam tim Mukmin Group kan, setakat ni sampai muntah kalau nak jumpa mentor, sampai muntah ilmunya. Sampai muntah ilmunya kan. Sampai tak terikut lah ilmunya kan. Punya bagusnya Mukmin Group ni kita ada leader-leader yang hebat, kita ada senior yang hebat yang boleh guide newcomers yang datang nak start bisnes ni. So senang cerita, kalau dulu 10 tahun lepas Abang Nafi bermula di satu titik dalam bidang industri takaful, dan ada mentor yang guide, dia bagi tunjukkan kamu lalu jalan ni, insya-Allah kamu boleh replicate, boleh dapat hasilnya seperti mana yang diorang sudah dapat. Jadi bila Abang Nafi sudah lalu dan kini sudah jadi pengurus unit, Abang Nafi, apa pesan Abang Nafi kepada orang yang baru berfikir untuk mencuba ataupun sudah masuk tetapi baru bermula? Macam mana? Kalau yang tengah, senang cerita, yang tak pernah buat bisnes langsung lah yang tak pernah buat bisnes langsung, you all patut cuba untuk buat bisnes takaful ni. Satu, you tak perlu pening kepala nak buat loan, nak cari modal yang tinggi untuk buat bisnes. Cukup dengan ambil exam less than 200. Betul, ambil exam dah boleh start satu perniagaan takaful. Okey, lepas tu lagi satu, kita orang dah melalui 10 tahun ni, pengalaman saya 10 tahun ni dah melalui fasa yang orang kata dah struggle tu kan, berbagai jenis fasa yang struggle semua tu. So kita dah tahu dah dekat mana orang kata laluan yang tak patut orang baru lalu, yang sepatutnya you kat mana ada lubang, kat mana ada jurang, kat mana jalan yang lurus. So jalan tu dah dirintis oleh senior mentor-mentor yang hebat, yang proven dalam bisnes ni. Yang sudah terbukti berjaya. Betul. Simple. Tak payah nak cuba-cuba lagi kan. Memang very very orang kata
trusted lah. Dan Mentor-mentor Takaful ni memang dia sedia terkenal dengan it's a copy business. Yes, betul. It's a copy business. Dan everybody is happy if you are copying them. Maksudnya, kalau Abang Napi ada satu cara yang baik dan sudah proven berjaya, dan saya belajar dan saya copy, dia tak akan rasa macam offended, macam kenapa kau ikut cara aku, carilah jalan sendiri. No. Dia akan rasa, kau ikut. Okay, good. Next kau buat ni pula. So it is a copy business. So apa yang anda perlu buat adalah jom cuba bisnes ini yang mana sudah menjadi agent, kopilah cara yang dah proven dan terbukti berjaya. Betul. Cumanya macam permulaan saya join bisnes ni hari tu tahun 2011 macam itulah. Saya tak fikir pun sampai satu masa kita ada career path tau. Maknanya peluang kerjaya you sangat terbuka luas dekat Prudential ni. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab permulaan saya join tu saya tak terfikir pun untuk promoted sebagai unit manager. Kan? Just follow apa yang sini cakap. Kita buat dengan cara yang betul. Niat kita nak bantu orang ramai untuk bagi advice pasal perlindungan takaful. Okay. Alhamdulillah pada tahun 2016 saya promoted jadi unit manager 1 dan kemudiannya seterusnya sampai sekarang kepada unit manager 2 lah. Yang saya tak pernah terfikir, kan? Saya tak pernah terfikir, kan? Orang kata street entrepreneur macam saya ni boleh sampai ke tahap macam ni. Satu pencapaian untuk diri saya lah. Mungkin dekat luar sana ramai lagi yang hebat, ramai lagi yang lebih orang kata hebat daripada kita orang semua, daripada saya, kan? Tapi ini perjalanan hidup saya, kan? Saya rasa bangga, saya rasa puas di mana saya dapat menyumbang banyak kepada kawan-kawan, tim saya yang baru-baru, kan? So dia ada improvement daripada sebelum ni 10 tahun lepas, lifestyle sendiri dan keluarga berbanding sekarang. Betul. That's an achievement. Okay, jadi last nampaknya Abang Napi punya session memang saya tahu banyak lagi yang you guys nak dengar. Banyak lagi yang you terfikir kenapa dia macam ni. Simpan, kita tahu, you stay tune sebab selepas ini kita akan ada lagi 2 orang ejen hebat. Macam saya cakap tadi, satu ejen yang sudah berjaya dan juga menjadi ejen lebih daripada 5 tahun dalam Prudential, seorang lagi ejen sebab you kata yang ini pengurus unit, yang ini ejen yang sudah lebih daripada 5 tahun. Kita bawakan yang baru 5 bulan. Dengar apa dia cakap. Betul. Sincere. Betul. Okey. Kata-kata terakhir Abang Napi. Kata-kata terakhir daripada saya, setiap manusia itu perlukan perubahan. Okey? Kerana Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum tu sehingga mereka mengubah hidup mereka sendiri. Macam saya berani untuk berubah sebab tak ada siapa yang boleh merubah hidup kita kecuali diri kita sendiri. Okey? Jadi dekat luar sana, kita turut rasa simpati kepada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang ada kena buang kerja ke, retrenchment, MSS, yang kena buang kerja dan dapat gaji separuh. Kita memang turut rasa simpati dekat semualah. Tapi itu dah orang kata kita punya cycle of life lah. Ada yang ditutup satu pintu supaya kita cuba untuk pintu yang lain. Betul. Kita fikir apa yang terjadi sekarang ni ialah walaupun kita nampak sebagai musibah, kita convertkan benda tu jadi satu anugerah untuk kita. Sentiasa berfikiran positif. Kita kena cuba suatu benda yang baru. Jangan takut untuk mencuba. Jangan takut untuk mencuba. Gagal tu biasa, sebab gagal tu proses untuk kita lebih berjaya. Baik. Okey. So sekian itu untuk sesi kita punya main speaker pada malam ni. Kita berehat sebentar. Kita nak sediakan kita punya panelis pula. Terima kasih Abang Napi. Alright. Terima kasih. Dulu saya seorang sistem engineer, Key Account Manager, Product Engineer, Fresh graduate, Account Executive, Equity Analyst, fresh graduate dari New Zealand, Arkitek, Jurutera pemprosesan, Jurutera awam, Manager di bank, Event Manager, System Analyst, football freestyler, Technician, Customer Service Officer. Network Engineer. Juruteknik. Sekarang saya ialah Agency Manager di PRUBSN Takaful. Perunding Takaful di Pru BSN. Perunding Takaful di Pru BSN. perunding takaful di PRUBSN, Unit Manager di Pru BSN. Perunding Takaful di Pru BSN, Unit Manager di Prudential BSN. perunding takaful dari PRUBSN, Agency Manager di Prudential BSN Takaful. Perunding Takaful di Pru BSN. Perunding Takaful di Pru BSN, seorang Agency Manager di Prudential, perunding takaful
di Pro BSN. Perunding takaful di Pro BSN. Perunding takaful di Pro BSN. Perunding takaful di Pro BSN. Perunding takaful di Pro BSN. Financial freedom and time freedom. Kerjaya bermakna. Work-life balance. Menyebarkan ilmu. Financial freedom. Persekitaran yang positif. Explore potensi diri. Time freedom. Financial freedom. Memberi nilai tambah kepada kehidupan orang lain. Financial freedom. Ubah hidup. Financial freedom. Untuk dapatkan financial freedom. Financial freedom. Ubah nasib keluarga. Potensi pendapatan tanpa had. Peluang untuk membina empayar perniagaan sendiri. Memberi nilai tambah kepada orang lain. Bersama diorang seorang pengurus unit, Encik Napi, dekat Moving Group Kelang, MG Kelang kita selalu panggil dia Abang Napi ya. Abang Napi. Jadi kalau yang tadi kita dengar words ataupun cerita perkongsian daripada seorang pengurus unit, mungkin ada di antara kita yang beranggapan bahawa dia sudah lalui, dia sudah stabil, boleh senang cerita dia sudah berjaya. Bagaimana pula ceritanya kalau dengan ejen? Apa kata kita dengar daripada pandangan daripada side ejen pula? Jadi bersama-sama saya pada malam ini, kita ada Ashraf, yang kat tengah ni Ashraf, dan kita ada Puan Madiha, kita lagi biasa panggil dia dengan panggilan Didi. Jadi saya bagi Ashraf untuk kenalkan diri dululah. Kenalkan diri, cerita sikit pasal background. Ashraf asal daripada mana, umur berapa, sebelum ni buat apa, fresh graduate ataupun sudah pernah bekerja. So teruskan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Ashraf bin Ruslan. Okay, so sebelum ni saya asal daripada Kuala Terengganu. Okay, sebelum ni saya belajar dalam bidang sains pentadbiran. Sains pentadbiran? So maksudnya apa yang saya buat sekarang ni, saya bukan bidang saya lah, saya lari bidang. Baik. Tapi sebelum saya join bisnes takaful ni, okay, saya dah buat bisnes lebih kurang dalam 4 tahun. So saya buat dengan saya punya business partner, iaitu saya trading. Saya sebagai, kita orang sebagai suppliers lah. Akak baru tahu. Baru tahu Baru tahu. Kau trade apa weh? Mostly kita orang trade men's apparel lah, barang daripada China kan. So kita orang supply dekat seller-seller dekat Malaysia lah. Jadi kau ambil bulk daripada China, lepas tu bawa masuk ke Malaysia and then kau distribute. Yes, kita orang buat tu sebelum wujudnya medium Taobao kan. Yes. So kita orang antara yang terawal lah dalam hal untuk bawa masuk apparel daripada China ni lah. Yes, betul. Okay, kalau macam tu, masa yang kau buat trading tu, bujang ke dah berkahwin masa tu? Okay, saya ambil masa lebih kurang dalam setahun, and then lepas tu baru saya berkahwin. Jadi even dah kahwin masih buat lagi. Betul. Okay, itu kita dah dengar sedikit je. Nanti kita gali lagi guys. Jangan risau, saya memang korek habis malam ni. Kita nak dengar daripada Puan Madiha pula lah. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Madiha, tapi lebih dikenali kalau dekat Prudential ni orang panggil saya Didi. Okay. So saya berumur 33 tahun pada tahun ni, lahir 1987. Gentle ni yang cakap. Tak ada suara umur. Okay, kemudian apa tadi soalan Asri? Asal daripada Asal. Oh, kalau istilah asal ni senang cerita, saya lahir dekat KL dan saya membesar dah tinggal dekat Kelang dah lama lah. So Selangor lah, saya cerita Kelang, Selangor. Okay. Local Kelang. Yeah. Okay. Kemudian saya dulu grad daripada UiTM Melaka, majoring in marketing lah, basically business studies lah, business studies majoring in marketing. So grad 2010. Lepas tu saya dulu pernah bekerja intern di Human Resource Department dekat Mercedes-Benz Malaysia Sdn Bhd dekat Menara TM, Menara Rebong tu. Okay, lepas setahun offer macam tak berapa seronok lah, sebab dia kontrak kan. Dia bukan contract basis. Dia contract basis. Dia punya benefit company pun kita tak dapat banyak sangat kan. Walaupun dapat pakai kereta MERS percuma kan. Okay. So saya cari kerja lain.
Saya kerja lain, masa tu saya tak nak pilih kerja lah. Orang kata macam first job ni tak payah pilih lah, kita just nak dapat Yang pengalaman mana dapat je. offer Grab je. Grab je, nak pengalaman je kan. So saya pun dapat pula kerja bank. Kerja bank, saya pun okey lah, kerja bank gah juga ni. Bankers. Kan ini gaji besar ni, antara sebab bank yang saya dapat tu international bank, Kau bukan kerja local mana? bank. Kerja bank. Kan. So saya dapat bekerja di OCBC Bank lah di KL. Okey, kemudian sebagai salesperson lah basically. So produk bank tu you namakan lah, saya tahu semua. Saya jual lah mortgage, credit card, personal loan, buka account, fixed deposit. Itulah. So 3 tahun. All type of product sales. Okay, so 3 tahun saya dah dalam banking line. Saya pun, dan saya di sinilah Prudential 2013 sehingga hari ini 2013 sehingga 2020. 20. Okay, so ini tahun ke-7, tahun ke-8 ni bukan macam tu lah. Kita nak tanya dengan Didi. Apa turning point? Macam mana boleh terjebak ni? Macam mana boleh terjebak dalam bisnes Takaful Insurance? Macam ni dia macam ni. Masa kerja bank ni, orang yang kerja bank buat sales, dia tahulah macam mana struggle-nya. Sebab kita commission based, kita tak struggle tu macam hustle untuk cari customer, meet the target. Okay, sebab kita tak ada, orang kata tak ada mentor, tak ada apa. Masa tu tak faham pun kerja kena ada mentor ke apa, tak ada, kita tak faham. Yang kita tahu, dia bagi target, kau kena carilah macam mana pun. Day in, day out, day in, day out. Yes, macam tu lah. Okay, sampai isi borang pun kita semua macam biasalah 9-10 malam tu everyday tu is normal routine pada saya. Sampailah satu hari tu saya dah macam, saya kata ada kejadian lah berlaku sebenarnya. Kejadian berlaku di mana saya ni kan asyik accident, dapat gaji saya quite big lah masa tu. Umur saya dalam 20, you bayangkan umur 23, 24, 25 macam tu. Gaji saya dah 5 to 6,000. So saya antara di kalangan kawan-kawan saya tu, saya di antara gaji yang quite high lah, tinggi. Even sometimes saya dapat 5 figure. Untuk umur macam tu pada 7 tahun lepas dengan basic salary 6 to 7,000 sangat besar. Yeah. And then single some more. Lepas tu tapi besar, tapi saya tak boleh menyimpan. Saya tak boleh menyimpan. Saya tak boleh nak contribute pada mak ayah saya, tak boleh nak bagi. Dan saya selalu bila duit masuk tu, dia punya bocor tu macam air terjun, bukan air terjun. Air terjun, bukan air pipe air terjun. So dia macam saya tak boleh nak menyimpan. And then saya tiba-tiba saya macam, satu hari tu saya accident. Kereta saya jadi sandwich tau. Depan ada kereta lain, belakang hit kereta saya hit kereta depan. So saya kat tengah-tengah lah. Depan belakang hit. Sampai itu dah beberapa kali lah, sebelum tu ada lagi. So saya pun macam, oh my god, kenapa jadi macam ni kan. So saya pun terjumpa seseorang ni. Saya tanya dia lah, saya pun mesti gaji tapi saya tak boleh nak simpan, macam tak boleh nak bagi kat mak ayah. Sebab dia cakap lah pasal rezeki share dengan mak ayah, bagi mak ayah, macam tu lah kan. Betul. Okay, lepas tu saya pun macam, saya tak boleh simpan. Okay, first dia cakap dengan saya, ini turning point dia lah. Dia tanya kat saya, okay, first ask yourself, dari mana datang source of income? Sumber rezeki tersebut. Sumber rezeki daripada mana datang? Cakap daripada bank lah. Okay, bank jual produk apa? Daripada bank dia datang, kepada bank dia kembali. Okay, so okay lah, daripada bank. Saya pun macam, tapi bank tu dapat duit daripada mana? So dia cerita-cerita, akhirnya penghujungnya, yes, betul lah, bila dengan bank ni ada conventional trade. Now saya memang ada buat transaksi traditional, conventional. Okay, jadi daripada situlah saya macam terus immediately, okay, that's it, tomorrow within 24 hours I tender the letter. Untuk start pilih sumber rezeki. Masa tu saya tak cari lagi, saya tender dulu. Lepas tu apa-apa yang datang, lepas tu baru saya cari. Okay, so nanti kita tanya lagi dalam pasal tadi. Okay. Shraf, kau punya turning point sebenarnya siapa yang ajak? Macam mana kau memang daripada darjah 3 bila cikgu suruh isi cita-cita nak jadi apa, satu hari saya nak jadi ejen insurans, jadi bomba dan jadi polis. Nombor 1 ejen insurans. Tak ada. Sebenarnya tak ada langsung kata cita-cita nak jadi ejen insurans. Tak pernah terfikir. Okay, so apa turning point saya? Actually waktu dulu saya buat bisnes, saya dah ada kesedaran yang dalam kejayaan bisnes Takaful ni, dia ada career path yang promising. Saya dah tahu. Promising career path. Cuma ini saya share secara jujur, cuma saya tak nak keluar daripada comfort zone. Sebab kau dah biasa dengan trading dan dah dapat result, dan kau dah get used. Yang paling penting comfort zone tu, maksud saya
my salary is quite high lah. Sebab business kan. So saya malas nak keluar daripada comfort zone. Tapi saya tahu business saya ni saya mungkin tak boleh sustain sampai bila-bila. Okay, sebab kita kaji kita punya business trend, dia ada naik ada turun. Seasonal. Yes, tapi kebanyakannya turun lah. Naik tu jarang-jarang lah. So itu dia punya challenge. Okay, so my turning point is business dekat luar ni sangat mencabar. So biasa kalau kita nak set up business, the most important kita perlu ada Capital. modal. So macam saya punya bidang, saya perlu modal yang sangat banyak. Frankly speaking, saya dah pernah kena tipu ratusan ribu, saya dengan partner saya. So itu turning point saya. Saya macam, sampai bila aku nak kena tipu? Kan? Kena tipu lagi? Tak adalah banyak kali, tapi kena ratus ribu tu rasa macam terduduk juga kan. So bila saya dapat tahu, kakak ipar saya yang introduce saya dengan ni lah, Prudential. Kakak ipar ejen? Ejen juga, Husna. Kak ipar dia pun ejen. Jadi akak ipar yang baik adalah akak ipar yang jumpa adik ipar dia dan ajak untuk jadi ejen. Dengar tu adik ipar. Mana-mana ejen sekarang balik rumah, cari ipar, duai, beras, semua cari. Ajaklah dia orang jadi ejen. Okey. Tadi Ashraf punya turning point adalah daripada segi capital dan juga potential, the sustainability of the business. Maksudnya kebolehmampanan, kebolehtahanan bisnes itu in the long term. Berbanding dengan takaful. Bila Ashraf ceritakan pasal the sustainability of the business untuk apparel, men's apparel, dengan sustainability of the business dalam takaful, kenapa Ashraf rasa bisnes takaful ni dia boleh sustain untuk jangka masa yang panjang? Sebabnya saya kaji, apa yang saya buat dahulu adalah saya jual barang kehendak. So barang kehendak ni dia bukan satu keperluan, tapi saya tahu takaful ni is keperluan. It's a necessity lah, keperluan, yes, benda yang mesti ada. Yes, dia tak kira musim, even waktu PKP pun kan, sebab saya first time jadi agent and then first time PKP. So macam tahun pertama jadi agent, tahun pertama lagi PKP tahun tu lah tak boleh keluar rumah. Tahun tu tak boleh keluar rumah. So saya risau. Macam mana aku nak ni kan, nak kerja kan. Tapi alhamdulillah Prudential dan bank negara dia keluarkan satu, orang kata, solution alternatif yang mana kita boleh apply secara atas talian saja. Okay. Yes. So untuk tahu apa bisnes tu sustain dalam apa jua keadaan ekonomi, kalau kau setuju di dia adalah dalam apa jua keadaan, kita boleh cakap satu, kita masih boleh berniaga seperti biasa macam Ashraf cakap tadi, customer boleh masuk. Tapi kalau kita sentiasa berniaga macam biasa, itu maksudnya business as usual. Tapi pada masa PKP, betul tak kalau saya nak cakap, kita boleh expand yang mana agent pun boleh join, boleh sertai kita masa musim PKP, secara remote ataupun secara atas talian. Okey. Nak tanya Didi. Apakah momen yang paling memang Didi rasa semenjak jadi ejen tahun 2013 sehingga sekarang, momen yang paling best dalam bisnes ni? Momen yang paling best dalam bisnes ni, okay, ada banyak, of course lah, banyak kan. Tapi yang paling best, dia bukan dari sudut kemewahan ataupun benda, dia bukan dari sudut material, tapi dia dari sudut personal development, self development dalam diri ni. Dulu masa saya mula-mula join kan, dia punya kan, tadi aku ada cakap terdetik sebab bila orang tu dia cakap, okay, kau punya source of income daripada mana, kan. So itu titik permulaan tau. Lepas tu kan aku cakap baru aku nak cari mana kan. So I was thinking, okay, so it's either I do unit trust or I do takaful, insurance. Bukan insurance lah basically. So I was thinking, okay, sebab aku suka buat sale, aku dah mula jatuh cinta buat sale, because I know the only way untuk you dapat income yang besar kan, macam tak ada limit, adalah buat sales. But tak ada, memang sales, you kena buat sales regardless lah, sales engineer ke apa ke. Tapi aku pilih yang kata yang paling mudah, yang modalnya kecil. So aku macam, okay, nak buat unit trust, okay, tunggu dululah sebab tak kenal siapa-siapa. So since aku dah ada takaful masa tu, aku dah ada plan, so I go and find my own agent lah. So aku pun cek dia. And then sejak daripada tu, bila masuk je dekat office Kelang tu, aku rasa lain tau. Lain aura dia aura lain, subhanallah, Allahu Akbar kan. Aura dia lain. The moment I step in kan, dekat pintu kaca tu, demi Allah, aku buka je pintu, aku macam, wish, aku pernah kira penang kanan kan,
kenapa aura dia macam so positif, like macam aku tak pernah rasa benda tu dekat bank dulu even though semua buat sale, tapi dia punya positive environment tu memang triggered tau. And suppose dekat bank tu lah yang mana semua orang ada dalam satu jabatan dan berkongsi satu majikan yang sama, sedangkan dekat kita punya industri we are doing our own individual sales. Correct. Tapi dia punya support each other. Support system. I was wrong. You know what, dulu aku ada satu mindset tau, sebab aku kerja dengan non-Muslim, you know, OCBC Bank. So you know lah kan macam mana dia punya orang kata Malay Bumi Putra berapa persen semua kan. Okay, so bila aku jump in, aku mula skeptical tau. Mula-mula I was so skeptical. Diorang ni mesti macam government macam ni kan. Faham tak? Mentality lah masa tu. Kononnya I was wrong. I was totally wrong. Bila aku masuk je bilik meeting tu, I was so amazed and surprised. Korang mulakan bisnes dengan doa duha. Demi Allah, at the age of 26 or 27 at that time, aku tak pernah dengar doa duha. That was the first time aku dengar doa duha, and aku menangis. Aku menangis because aku tak pernah. Lepas tu ada nyanyi lagu motivational song, lepas tu ada baca, you know, space repetition. Benda tu really cakap, oh my god, aku tak pernah jumpa bisnes benda macam ni dekat luar. So that was the best moment. So dia bukan dari sudut material tu banyak. I can tell you so many. Habis ni ini. Alamak, betul lah, never end. Tapi benda tu dia punya, lepas tu lah aku punya self development berkembang. Lepas tu kita ada banyak kelas ni, bagi kelas free tadi kan. Abang Napi dah cerita kan, kelas free percuma dia jadi agent. Oh my god, kat luar memang lah tak ada. So itulah best moment. Itu dia punya best moment. Engkau Ashraf? Saya punya best moment 5 bulan 5 bulan dalam bisnes. Saya share sikit sebelum saya ni. Okay, so antara achievement saya selama 5 bulan saya dekat sini, saya one of the toppers waktu bulan Februari dengan March. So alhamdulillah, ini saya baru masuk, saya dah boleh jadi toppers. Masuk je top. Yes. Tapi saya buat benda tu, saya boleh achieve benda tu bukan sebab diri saya sendiri actually, tapi sebab saya ada satu support system yang bagus. Macam Kak Didi bagi tahu kan, bila saya mula-mula masuk, betul, rasa dia macam meremang bulu roma kan, macam aku tak pernah rasa benda ni kan. Even bila kita nak buat something yang bagus, bukan setakat diorang support, tapi diorang cakap kau try buat macam ni, aku dah lalui apa yang kau nak. Satu support, lepas tu dia siap guide dan dia tunjukkan jalannya. Dia tunjuk jalannya. Yes. And then my best moment is actually now, sebab saya dijemput sebagai salah seorang panelis. Ni bagi kita memang tak pernah jemput ejen 5 bulan jadi panelis. Terima kasih. So saya rasa sangat satu penghargaan yang besar dan peluang actually untuk saya share sedikit pengalaman yang saya ada kepada diorang semua di luar sana dan yang mungkin diorang tengah mempertimbangkan untuk buat takaful, bisnes takaful. Yep. So kalau kita nampak somebody yang develop, yang dia sangat-sangat bersyukur dan sangat happy dengan personal development tadi, Puan Madiah ataupun Didi, dan kita nampak seorang agent, kita panggil rookie agent ataupun new quality agent, yang mana dia cerita dia jadi toppers. Untuk toppers ni adalah agent yang membuat hasil jualan yang paling tinggi dalam agensi untuk bulan 2 dan juga bulan 3. Agent yang baru jadi contracted kurang daripada setengah tahun, means dia is not about dah berapa lama you buat, it's not about berapa banyak ilmu you, it's not about dah berapa banyak orang you jumpa ataupun you dah pernah attempt ataupun you dah pernah jadi klien. Kalau you ada determination untuk buat, so semua orang ada peluang yang sama. Jadi kalau anda cuba anda jadi agent pada masa ini, pada waktu ini, bulan ini, anda juga ada mempunyai potensi yang sama seperti Puan Madiah dan juga potensi yang sama seperti Ashraf. So saya nak tambah sikit lah. Sila. Antara achievement saya lain ialah my first vacation dengan Prudential. Prudential dah sponsor saya untuk pergi Perth. Benda ni saya tak pernah dapat waktu saya buat bisnes. Waktu saya buat bisnes dulu, even sales kata ratus ribu sebulan sales, saya tak pernah dapat. Nak pergi PD pun beli sendiri, belanja sendiri kan. So business partner kata, kau kan duit dah banyak sendirilah. Tapi sendiri. dekat Prudential kan, even kita punya income tak terusin, dia bagi pula kita tiket free pergi Perth. So saya rasa macam, wow, aku sangat dihargai aku duduk dekat sini. Yes. Tuan-tuan dan puan, kami minta maaf ada sedikit cabaran teknikal, benda yang kita tak boleh kawal, especially kalau dia melibatkan benda yang paling penting
iaitu talian internet. Okay, but kita masih ada lagi dua soalan yang penting sebab dia dah di dekat penghujung ni. Kita nak tahu, kita nak dengar sebab musim PKP ni kan. Macam tadi saya nak tanya, saya ulang balik lagi soalan ni Di. Kita ulang balik. Di, masa PKP ni. Okay. Apa jadi? Macam mana kau enjoy yourself ataupun survive the PKP? Okay. So macam tadi cerita minggu pertama, minggu kedua agak struggle. Tapi bila masuk minggu ketiga kan, wow. Prudential share company lah. So Prudential dah hantar WhatsApp, hantar solution. Hantar solution bagi jalan penyelesaian. Supaya bisnes boleh berjalan seperti biasa. Supaya bisnes dia punya support, maksudnya okay, dia fikirkan ejen-ejen dia, of course lah, dia pun nak bisnes juga, betul tak? Jadi kita ni yang penggerak kepada bisnes ni, dia carikan solution untuk kita. So it's very easy to everybody lah. Maksudnya aku tak payah fikir solution untuk bisnes aku pun. Just buat je. Solution company dah orang sediakan. lain tolong fikir untuk kita. Orang lain tak tolong fikir untuk kita kan. Itu bisnes ayat dia. Kita just fokus Kita buat apa yang kita perlu buat. Yes. So lepas tu dia jadi smooth lah. Dia macam okay, bayangkan daripada aku ni buta IT, tahu, daripada tak tahu buat poster, okay dah buat poster sekarang. Betul, daripada tak tahu buat video, tak tahu edit lah, buat tu boleh lah, tapi tak tahu edit, dah boleh dah edit sikit-sikit. Maksudnya dah beli ring light saya dengar. Dah boleh beli ring light kan, dah boleh jadi nilofa, ada boyang mikrofon semua dia. So kau bayangkan Asri, kalau tak ada COVID-19 ni, kita tak sampai ke situ, betul tak? Betul. aku tak tahulah. Jauh. Aku tak tahu. So it's a plus sebenarnya. Macam itulah. Dia actually kita yang bagaimana kita nak switch daripada satu masalah kepada peluang. Sebab macam saya pun sama dengan Kak Didi. Daripada saya tak reti nak edit gambar sendiri, poster sendiri, saya dah boleh edit lah. So nak market daripada rumah, marketkan diri sendiri. Yes. And then kita ada banyak masa sebenarnya dekat rumah kan. So kita boleh guna masa tu untuk develop soft skill kita. Yes. Dan macam saya nak share kan. Saya pun actually waktu PKP kan, saya risau juga macam mana aku nak bekerja macam biasa kan. Sebab kita kerja perlu jumpa orang. Yes. Tapi PKP ni lockdown the whole world. Satu dunia lockdown. Macam mana kita nak kerja, nak jumpa orang kan. And then macam Kak Didi kata Prudential keluarkan satu jalan penyelesaian untuk solution untuk ejen. Just kita apply melalui atas talian. Dan macam saya alhamdulillah sepanjang PKP saya berjaya untuk bantu lebih daripada 30 buah keluarga untuk sediakan income replacement hibah takaful. 30 buah keluarga sepanjang PKP. Kalau PKP kita let's say dalam average 70 ke 75 hari, kalau 30 setiap 2 hari dia mesti akan protect satu family kan. Aku nak tambah sikit. Okey. Pasal tadi kan kata atas talian tadi kan. Lagi satu yang buatkan benda ni sangat menarik, sebelum ni business insurance ni regardless lah daripada company mana pun, dia punya ethics dan dia punya cara you kena jumpa face to face. Can you imagine kalau you ada prospek dekat Sabah dan you dekat Selangor? Can you imagine macam mana rezeki tu? Yes. Kan rezeki tu kat Sabah. You nak kena fly. Aku pernah fly balik hari KK. Aku pernah. Semata-mata untuk dapat satu customer those days. Tapi kau bayangkan kita dekat KL kan, dekat Selangor, prospek dekat mana-mana yang asalkan dalam Malaysia, you boleh sign dari atas talian je. So maksudnya disebabkan COVID-19 ni jugalah market kita jadi wider. Bukan jadi wider, jadi makin besar pula. Itu kita belum cerita lagi yang mana orang punya kesedaran dan awareness pentingnya untuk ada income replacement ataupun ada medical card semasa disebabkan oleh pandemik COVID-19. Yes. So musibah bertukar menjadi anugerah. Depends on macam mana kita, which side, daripada sudut mana kita lihat. Okey, sebelum kita tambahkan ada lagi satu soalan. Satu soalan nak tanya Ashraf. Okey, apa pesanan Ashraf untuk rakan-rakan yang selama ni macam aku rasa macam nak buat lah. Aku rasa macam aku nak try lah. Tak apalah nanti dululah. Ashraf nak cakap apa dengan diorang? Saya ada dua pesanan lah yang saya nak share, yang mana saya sendiri dah lalui dan saya rasa benda ni memang betul jadi. Okay, so first kali dekat dalam Prudential Mukmin Group ni, support system is very strong. Okay, so kita punya team ni yang membuatkan saya boleh capai lebih daripada yang saya fikir saya mampu capai. Anda boleh jadi ejen dekat mana-mana syarikat ataupun menjadi ejen Prudential dekat mana-mana agensi, tetapi dekat Mukmin Group kita punya kelebihan adalah support system lah. Support system. Dan support system ni lah yang buatkan saya punya energy
sentiasa orang kata full bar 100%, bahkan lebih lagi. So energy ni adalah penting untuk setiap orang, setiap ejen ataupun even kerjaya dekat luar sana, diorang perlu energy. Sebab saya yakin walaupun kita punya capacity, kemampuan diri kita tinggi, tapi kalau kita tak ada energy yang tinggi, kita tak boleh pergi jauh. Apa pun tak jadi. Saya bagi contoh katalah kereta Ferrari, sport car, supercar, dia enjin dia power kan, tapi bayangkan kalau dia punya battery weak, lemah, agak-agak kereta tu boleh jalan tak? Tak boleh jalan. Tak boleh jalan. So sama juga macam kita, walaupun kita ni kemampuan diri kita tinggi, tapi kalau kita tak ada energy, tak ada support daripada kita punya body, kita punya persekitaran, yes, kita tak boleh pergi jauh. Alright. So itu yang pertama. Dan yang kedua, saya nak berkongsi apa yang saya tanya dekat diri saya sendiri sebelum saya buat benda ni. Okay, first soalan yang saya tanya kat diri sendiri, dan saya mohon orang kat luar sana cuba tanya juga, berapa gaji yang aku layak dapat? Berapa gaji yang aku layak dapat? Okay, sebab contoh kalau orang macam makan gaji, leader dia yang tentukan kau gaji 3,000, tapi actually dia manager punya ataupun dia punya superior yang tentukan, yes, berapa tapi sebenarnya yang you layak. dia punya cara kerja, kualiti kerja lebih daripada boleh jadi deserve lebih daripada 2,000. Yes. So saya tanya diri saya sendiri, Ashraf, berapa gaji yang kau layak dapat? So itu soalan pertama. So anda sahaja yang ada jawapan tu, kan? Kak Didi ada jawapan, Bang Sri ada jawapan, saya ada jawapan. So tanya dekat diri sendiri, berapa gaji yang kita layak. Yang kedua, bila kita boleh dapat gaji yang kita layak tu? pada waktu bila? Pada waktu bila? So contoh, makan gaji, boleh dapat gaji katakan 20,000, boleh dapat. Boleh. Cuma soalnya masa. Berapa lama kita boleh capai? Contoh kalau makan gaji 20,000 dengan compare dengan kita buat bisnes 20,000. So bagi saya bisnes ni shortcut. Kita boleh buat lebih daripada tu. Kita boleh potong masa dia untuk dapatkan gaji awal. Yes. Berbanding dengan makan gaji. Yes, sebab kita takut kalau kita makan gaji, inflation tu lebih laju daripada kenaikan gaji kita. Kenaikan gaji. Yes, pada tapi time kita sampai ke tahap gaji yang macam mana kita nak, masa tu inflasi dia pun dah tinggi. Betul. Seolah-olah macam sama juga. Betul. Tapi saya bersyukur kat sini, saya boleh dapat kenaikan gaji bukan sahaja dalam masa sehari, even 1 jam pun saya boleh naik gaji. So itu saya berjaya untuk dapatkan pelanggan baru ataupun close case lah. Betul. And then yang terakhir sekali, kita tanya dekat diri kita, adakah tempat kerja kita sekarang ni mampu bagi gaji yang kita layak? Ataupun kalau diorang mampu, diorang nak ke bagi gaji yang kita layak? Nak ke dia bagi? Itu the biggest question yang saya tanya dekat diri saya sendiri. Dan saya nak korang semua tanya dekat diri. Tanya diri ya, sebab last, saya percaya kita ni semua adalah ibarat ikan emas. So surrounding kita yang buatkan kita nampak cantik atau tak. Contoh, kalau kita ni ikan emas, kita duduk dalam aquarium yang mana keruh airnya, agak-agak nampak tak kita punya seri cahaya tu? Tak nampak. Tak nampak. Tapi kalau kita letak diri kita dalam satu aquarium yang bersih dan jernih, kita akan nampak cantik. Padu. Sangat padu. Di? Okey. Pada saya, sebagai seorang perempuan lah, wanita yang dah berumah tangga dan dah ada anak, tinggal pula bersama ibu dengan arwah ayah lah sebelum ni. Jadi flexibility masa tu sesuatu yang agak dititik beratkan lah, menjadi salah satu faktor. Okay, especially pada yang ada ibu ayah yang dah tua, kan, yang perlukan perhatian, yang kita tahu kita nak spend masa dengan diorang, dan mungkin ada anak yang sedang membesar. Jadi you can, dia flexibility masa tu bukanlah maksudnya suka hati nak buat bukan maksudnya tu. Maksudnya you can plan your own time, tanpa you perlu follow 8 to 5 tu, 8 pagi 5 petang tu. Contoh, kita masuk office pagi sekejap, lepas tu anak tak sihat, kita balik rumah tengok anak, uruskan anak. Nak cuti raya, katakan you boleh pilih untuk balik 2-3 hari awal. You tak perlu nak sesak-sesak jalan raya jam. Awak tu raya kan, sekarang tengah musim ni kan. Dan you boleh balik untuk pilih untuk balik ke bandar hari apa you nak juga, untuk elakkan benda tu juga. Itu dari segi flexibility masa lah. Okay, and then macam aku kan, arwah ayah aku keluar masuk hospital kan, I was so happy and so pleased untuk pergi visit dia anytime I want, tanpa perlu
perlu kita terlalu fikir mak cuti tinggal 2-3 hari. No. Kena apply pula tu. Kena apply pula tu, belum tentu approve. Belum tentu approve. Katanya kita punya cuti tahunan tapi kita kena apply. Kan kena apply, belum tentu approve. Okay. And then yang keduanya, kalau you nak join, you nak buat, nak terfikir-fikir nak buat dan you rasa fear, ada satu fear you tak boleh buat. So with Mukmin Group dan with Prudential dan khususnya Mukmin Group, worry not, sebab support system di sini luar biasa. Yes. Luar biasa. Macam Asri, kita ada Encik Aziz Riyadi. Kalau you guys yang di luar sana mungkin tak kenal lah Aziz Riyadi ni, tapi kalau you pergi kat YouTube you boleh tengok, ataupun kalau you pergi kat Facebook you boleh tengok Aziz Riyadi. Dia adalah mentor kami di Mukmin Group Kelang. In fact, agensi-agensi lain ataupun syarikat-syarikat insurans lain sangat-sangat mengenali beliau ni. Dia pun dipanggil untuk bagi talk dekat agensi lain dan well company lain. Well known in the industry. Very well known in the industry. So kita dah ada mentor yang kita boleh jumpa hari-hari dekat office yang boleh guide kita. Yes. So tak perlu kita bimbang tentang kita punya support apa benda. And then Prudential pula dia akan support, company pula dia akan support dari sudut motivasi, reward untuk rasa dihargai dan sebagainya. Sebab aku dulu buat sale, top sale juga ni, personal loan top sale. Aku dapat ni mak top sale untuk letak di pantry. Okay, itulah yang aku dapat. Tapi dekat sini kau buat sale sikit pun dapat jam, buat sale kadang-kadang submit je tak perlu proof pun dapat tiket wayang, dapat tiket movie, macam itulah, dapat tiket sushi. Dia dari segi support tu don't worry. Saya nak tambah sikit lah. Dan 1 minit setengah. Okay. Apa yang saya suka kat sini, success pattern leader kat sini dah sediakan. So macam saya kalau dulu buat bisnes, kita perlu try and error. Buat ni tak jadi, rintis jalan sendiri. Yes, kita kena buat jalan sendiri. Tapi dekat sini diorang dah sediakan satu jalan yang diorang dah tempuh, dan apa salah silap yang diorang dah buat, diorang dah tegur kita, jangan buat benda tu. Kau just follow. Kau jangan buat, aku dah buat dah dulu, tak jadi. Kau buat je apa aku buat yang jadi ni, insya-Allah kau akan lebih berjaya daripada aku. Benda ni kita susah nak jumpa dekat luar sana. Sebab tu saya percaya Mukmin Group ni very promising career. InsyaAllah boleh bantu saya dan juga anda semua untuk ubah hidup kita, insyaAllah. Alright, so tuan-puan, perempuan sekalian, demikian tadi kita ada perkongsian daripada kita punya speaker, seorang pengurus unit, namanya Tuan Hanafiah. Dan kemudian kita ada dua panelis, Puan Madiha, seorang $1 million roundtable punya agent. Alright, memang achievement dalam summit of the industry sebagai agent insurance, dia punya target dia adalah untuk jadi MDRT, $1 million roundtable. Pengalaman lebih daripada 5 tahun. Dan kita ada perkongsian daripada seorang anak muda. Dia memang bagi sincere dalam tempoh 5 bulan ni apa yang dia alami dan betapa seronok dan passionate dia dalam business insurance. So, apa yang you kena buat sekarang adalah, first, saya nak minta you contact you punya sanak saudara ataupun kawan-kawan yang share you this poster, yang invite you tengok kita punya live sharing ataupun kita punya bicara santai pada malam ini, dan set dengan dia. Kalau you perlukan penjelasan lagi lanjut, silakan boleh tanya dengan mana-mana ejen, ataupun kalau you start nak masuk kelas, kita akan registerkan you kelas percuma di office, dan disediakan semuanya. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas masa anda semua. Terima kasih Tuan Hanafiah, terima kasih Puan Madiha. Thank you for watching. Terima kasih Ashraf. Alright, so see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.